Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua peminat bola sepak tanah air kita, terutamanya wakil kita JDT telah melayakkan diri untuk 16 terkuat setelah menewaskan Ulsan Handai dengan jaringan 2-1. Okey, dekat video ni saya nak tunjuk sikit kelab-kelab terutamanya dari zon barat, Pak Arab lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, Al Hilal FC dari Saudi Arabia mendapat tempat pertama dalam grup A. Mereka mengumpul 13 mata, 4 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Jadi secara automatik mereka mengesahkan ke 16 terkuat kerana juara. Okey, itu wakil dari Saudi Arabia. Okey, kita ada lagi wakil dari Saudi Arabia, iaitu kelab Al Shabab FC mendapat juara di grup B dan mengumpul 16 mata. Okey, selain daripada wakil Saudi Arabia, kita juga ada wakil dari Qatar, iaitu Al Duhail SC dari grup D dan mereka berjaya mengumpul 15 mata. Okey, kita juga ada satu lagi wakil dari Saudi Arabia, iaitu Al Fasaili FC dan mereka berjaya mengumpul 9 mata. Okey, untuk pengetahuan anda semua, kita ada 5 juara untuk zon barat ni. Okey, saya dah sebut Al Hilal FC, Al Shabab FC, Al Duhail FC dan Al Faisali FC. Okey, kita ada satu lagi wakil dari Iran, iaitu Folat Kazakhstan dari grup C yang berjaya mengumpul 12 mata. Memang hebat-hebat lah juara-juara dari zon barat ni. Harap JDT kalau dapat pergi ke peringkat yang lagi tinggi, bertemu pula dengan kelab-kelab Arab ni, harap dapatlah beri saingan yang sengit. Okey, ini untuk yang juara untuk zon barat. Tapi mereka juga ada 3 wakil dari naib juara yang terpilih dan yang terbaik untuk pergi ke peringkat 16 terkuat, iaitu kelab dari UAE, Shabab Al Ahli Dubai yang berjaya mengumpul 10 mata. Okey, bagi untuk pemilihan naib juara ni, mereka memilih berdasarkan jaringan, bolos dan perbezaan gol. Seperti Shabab Al Ahli Dubai ni, mereka ni merupakan naib juara yang terbaik sebab mereka menjaringkan 14 gol, 7 sahaja dibelosi dan jumlah jaringan gol adalah 7 gol lah. Sebab 14 gol tolak dengan jaringan yang dibelosi 7, maka jumlah jaringannya adalah 7 gol. Dan mereka ni merupakan naib juara untuk kumpulan C. Okey, seterusnya kita ada wakil naib juara untuk kumpulan E, iaitu FC Nasaf dari Uzbekistan. Mereka juga terpilih dan merupakan naib juara yang terbaik kerana mereka mengumpul 8 gol dan 5 dibolosi dan jumlah jaringan adalah 3 gol. Okey, untuk yang terakhir, kita juga ada wakil dari kumpulan A, naib juara yang terbaik, iaitu Al Rayyan FC dari Qatar. Mereka berjaya menjaringkan 10 gol, 7 dibolosi dan jumlah jaringan adalah 3 gol. Okey, jadi persoalannya, di manakah wakil naib juara bagi kumpulan B, iaitu Mumbai City? Kalau lihat dekat sini, mereka mempunyai 2 kemenangan, 1 seri dan 3 kekalahan dan mata yang dihasilkan adalah 7 mata. Persoalannya, kenapa mereka gagal ke peringkat 16 terkuat? Kalau kita lihat dekat sini, Mumbai City menjaringkan 3 gol, tetapi mereka dibolosi sangat banyak, iaitu 11 gol. Maka jaringan mereka adalah negatif 8 ataupun tolak 8. Jadi itulah sebab Mumbai City tidak layak untuk 16 terkuat. Begitulah juga wakil dari grup D, iaitu Al Ta'awun merupakan naib juara, juga gagal mara ke 16 terkuat kerana mereka hanya mengumpulkan 13 gol. Banyak juga tu. Tetapi mereka dibolosi 12 gol. Maka jaringan yang terhasil cuma 1 gol sahaja. Jadi inilah keputusan bagi zon barat, di mana Al Hilal FC, Al Shabab FC, Al Duhail FC, Al Fasaili FC, Shabab Al Ahli Dubai, FC Nasaf, Al Rayyan FC dan Folat Kazakhstan FC. Jadi itulah wakil-wakil dari zon barat yang akan bertanding dalam 16 terkuat untuk ACL 2022 kali ini. Seterusnya, kita beralih di zon timur.
Kat sini yang paling kita fokus lah sebab kita ada wakil Malaysia, Johor Darul Takzim. Ia berjaya menewaskan 2 kelab gergasi Asia dari Jepun dan Korea, iaitu Osai Hyundai dan Kawasaki Frontale. Okey, kita fokus dulu untuk kumpulan F, di mana kita mempunyai wakil dari Korea Selatan iaitu Daegu yang berjaya mengumpul 4 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan dan mengumpul 13 mata dan secara automatik sah ke-16 terkuat. Okey, carta ni saya buat mengikut zon barat lah. Ini boleh dikatakan ramalan lah. Siapa lawan siapa, saya membuat mengikut zon barat punya, di mana mereka sudah pun tahu mereka akan bertemu dengan kelab dari mana. Jadi saya akan buatlah ramalan untuk bagi zon timur. InsyaAllah lah sama, ataupun kalau tak sama saya minta maaf lah. Ini sekadar ramalan sahaja. Okey, seterusnya kita tengok kumpulan G, di mana kelab dari Thailand iaitu Biji Patum United telah mengumpul 3 kemenangan, 3 seri dan tiada kekalahan, dan mereka mengumpul 12 mata. Dan mereka juga merupakan juara untuk kumpulan G. Okey, ini saya susun mengikut mata yang terbaik sampailah mata yang paling rendah, dan juga mengikut jaringan yang dihasilkan oleh kelab-kelab ni lah, yang layak ni lah. Okey, next kita ada juara dari kumpulan H, iaitu Yokohama F Marinos yang berjaya menghasilkan 13 mata dan mempunyai 4 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Okey, sebelum tu saya nak minta maaf lah sebab sepatutnya saya tunjukkan dulu kelab Yokohama FM ni, tetapi saya terletak Biji Patum sebab kalau ikut mata Yokohama lagi baik. Okey, tak apalah, saya ubah. Ini sekadar ramalan saja dan saya susun mengikut mata yang paling tinggi dan mata yang paling rendah. Seperti zon barat lah yang buat macam tu, saya tengok balik. Okey, dan seterusnya, inilah yang dinanti-nantikan oleh anda semua. Wakil kita Malaysia iaitu Johor Darul Takzim yang merupakan juara bagi kumpulan I, di mana mereka telah mengumpul 13 mata, 4 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Mereka ni dah mengejutkan Kawasaki dengan Ulsan. Sebenarnya Kawasaki ni ada rancangan yang tersendiri, tetapi malangnya mereka tidak berjaya melayakkan diri ke 16 terkuat disebabkan mereka bukanlah naik juara yang terbaik untuk zon timur. Jadi Johor Darul Takzim saya letak di tempat ketiga. Okey, last kali kita ada juara untuk kumpulan J. Kita tengok kat situ, iaitu kelab Vissel Kobe dari Jepun. Okey, mereka telah mengumpul 8 mata dan berjaya menghasilkan 2 kemenangan, 2 seri dan tiada kekalahan. Okey, bagi anda yang tertanya-tanya kenapa grup J hanya 3 pasukan saja? Okey, sebenarnya mereka dalam grup J ni ada satu lagi wakil dari China iaitu Shanghai Port FC. Tetapi mereka ni tarik diri atas sebab tertentu lah. Kita tahu kan kelab dari China ni telah merosot dari segi kewangan dan banyak melepaskan pemain-pemain import. Jadi saya rasa sebab itulah Shanghai Port FC juga menarik diri dari menyertai SEL kali ini. Jadi Vissel Kobe saya letak berlawan dengan Biji Patum. Okey, selesai sudah untuk juara bagi zon timur iaitu Daegu, Yokohama FM, Johor Darul Takzim, Biji Patum dan Vissel Kobe. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula naik juara untuk zon timur. Okey, kita tengok grup F dulu. Kalau kita tengok dekat sini, kelab Urawa Reds dari Jepun mendapat 13 mata, sama seperti juara Daegu, tetapi kelebihan untuk Daegu lah dari segi head to head lah dan juga jaringan. Kita tengok kat sini, Urawa Reds telah mengumpul 4 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan, dan mereka merupakan naik juara yang terbaik lah untuk zon timur. Jadi Urawa Reds saya letak bertemu dengan Johor Darul Takzim. Kalau betul lah perlawanan ni betul-betul terjadi, memang sengitlah saya rasa bagi JT. Okey, ini sekadar ramalan saja. Saya susun mengikut zon barat lah. Dari segi mata yang banyak sampai mata yang sikit, samalah seperti naik juara.
Okey, seterusnya saya nak ambil naib juara untuk kumpulan J dulu. Okey, sepatutnya saya ambil naib juara untuk kumpulan H. Tetapi saya ikutlah seperti Zon Barat. Mereka ambil dulu tempat ketiga naib juara. Okey, kalau kita tengok dekat sini, Kitche, kelab dari Hong Kong, berjaya menghasilkan 7 mata dan menghasilkan 2 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Okey, sebenarnya ramai yang pertikaikan kenapa Kitche ni boleh layak ke 16 terkuat. Yang sepatutnya layak untuk 16 terkuat adalah kelab dari Australia iaitu Melbourne City dari grup G, sebab mereka telah mengumpul 12 poin berbanding Kitche hanya 7 poin saja. Okey, yang saya dengar mereka akan tolak mata apabila mereka berlawan dengan kelab yang tercorak lah. Dekat situ mata akan dipotong dan tidak diambil kira. So dekat situ tidak adalah untuk Melbourne City kan, sebab banyak menang dan tiada kekalahan. Tetapi Kitche dari Hong Kong dapat melayakkan diri ke 16 terkuat. Itu yang saya dengar cerita lah. Sebab memang tak logik lah kalau Kitche layak berbanding Melbourne City. Jadi saya letak kelab Kitche bertemu dengan Yokohama F Marinos. Okey, satu lagi slot untuk layak ke 16 terkuat. Okey, kita tengok kat sini. Kelab dari Korea Selatan iaitu Jeonbuk yang berjaya menghasilkan 3 kemenangan, 3 seri dan tiada kekalahan, dan mereka mengumpul 12 mata. Dan mereka ni sahlah untuk pergi ke 16 terkuat. Berjaya menewaskan Melbourne City, sebab Melbourne City kebanyakannya menang kerana berlawan dengan kelab tercorak lah. Jadi dekat situ SCL tolak mata yang dihasilkan oleh Melbourne City. Dan sebab itulah Kitche layakkan diri ke 16 terkuat kerana Kitche telah mengumpul 7 mata berbanding Melbourne dari 12 mata setelah ditolak, dan mereka mengumpul 6 mata sahaja. Okey, tak silap saya perlawanan untuk 16 terkuat ni akan berlangsung pada bulan Ogos lah. Cuma kita tak tahu lagi berapa hari bulan. Okey, sebarang tarikh dan waktu saya akan kemas kini. Setelah saya dapat tahu, saya akan buat video lah, insyaAllah kalau ada masa. Okey, untuk pengetahuan anda, kita tak akan bertemu lagi dengan kelab dari Arab ni, sebab kalau mengikut jadual, kita akan bertemu dengan mereka di final sahaja. Seperti berikut. Okey, perlawanan final yang pertama pada 19 Februari 2023, dan perlawanan yang kedua final juga 26 hari bulan Februari tahun 2023. Kalaulah JDT berjaya ke final, saya rasa memanglah Malaysia ni akan lebih dikenali seluruh kelab daripada Asia lah, dan boleh juga terjadi terkenal di seluruh dunia, sebab JDT ni kelab baru yang semakin meningkat naik. Dia berjaya menewaskan kelab-kelab besar seperti Jepun dengan Korea Selatan. So, boleh jadi JDT akan ke final, insyaAllah. Okey, sampai di sini saja kemas kini untuk 16 terkuat untuk SCL 2022. Okey, sebarang tarikh dan perlawanan nanti saya akan kemas kini lah. Dan ini hanyalah ramalan sahaja. Kalau betul, Alhamdulillah. Tetapi JDT memang sengit lah kalau bertemu dengan Urawa-Reds. Tapi kita mengharapkan JDT akan menunjuk taring yang sebenarnya setelah mereka menewaskan kelab-kelab besar. Jadi kelab-kelab yang lain pun harus berhati-hatilah dengan JDT. Dan selamat maju jaya lah untuk Johor Darul Takzim sebagai wakil Malaysia. Kita semua kena sokong JDT sebagai wakil Malaysia. Tak kira lah anda daripada negeri mana sekalipun, kita jadikan JDT ni sebagai kelab yang berjaya mengharumkan nama negara kita iaitu Malaysia. Okey, sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.